Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ingin berbincang soalan STPM tahun 2020 Bahasa Melayu kertas 2. Okey, sekarang kita lihat bahagian A 30 markah, jawab semua soalan. Okey, soalan yang pertama, pernyataan yang manakah yang benar tentang morfem terikat? Okey, soalan ni calon memilih pernyataan yang benar tentang morfem terikat. Okey, kita lihat sini. Okay, soalan yang pertama ini, yang pertama mempunyai makna yang sempurna. Ini bukan ciri morfem terikat. Yang kedua, tidak boleh wujud tanpa kata dasar. Ini adalah ciri morfem terikat. Unit tata bahasa yang membentuk kata, itu bukan juga ciri morfem terikat. Yang keempat, unit tata bahasa yang terkecil yang mempunyai fungsi gramatis. Okay, ini adalah pernyataan yang benar tentang morfem terikat. Okay, ikut pilihan jawapan sini 2 dan 4. 2 dan 4. Jadi C lah. Okay, seterusnya kita lihat soalan nombor 2, bentuk kata. Okay, soalan ni berkaitan dengan bentuk kata. Kita pun dah belajar bentuk kata. Yang pertama kita ada kata tunggal, kata ganda, kata majmuk dan kata terbitan. Okey, kita lihat sini. Apakah contoh bagi 4? Apakah contoh bagi 4? Okey, kalau kita lihat ni robek. Robek kata tunggal. Sipi-sipi kata ganda. Mengandungi morfem terikat. Ini adalah kata terbitan. Yang keempat ni kata majmuk. Okey, kita pilihlah. Apakah contoh bagi 4? Kata majmuk. Okey, lelaki bukan, temali bukan, sukarela. Ya, ini adalah kata majmuk. Terampil bukan. Jadi pilihan jawapan adalah C. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Padanan yang manakah yang betul antara jenis kata, bilangan dengan contohnya? Okey, soalan nombor 3 ni mengenai golongan kata tugas. Kita perlu memilih padanan yang betul bagi 4 jenis kata bilangan yang dikemukakan. Iaitu yang pertama himpunan. Kalau kita tengok ini himpunan. Kesemua sebahagian bilangan. Okey, ini adalah ke-5 himpunan. Kardinal. Kardinal. Kardinal 11, 15, 100. Ordinal. Ordinal kedua tidak tentu sesetengah. Okey. Padanan yang betul antara jenis kata bilangan dengan contohnya. Di sini kita lihat pilihan jawapan adalah D. Okey. Habislah untuk sampai nombor 3. Soalan nombor 4. Ayat yang manakah yang mengandungi kata sendi nama? Okay, soalan ini juga berkaitan dengan golongan kata tugas. Kita kena pasti ayat yang mengandungi kata sendi nama sama ada perkataan sampai ataupun sejak. Okay, penggunaan kedua-dua perkataan ini sebagai kata sendi nama membentuk ayat tunggal. Jadi kita perlu pilihlah yang mana perkataan itu terdapat dalam ayat yang mengandungi satu klausal sahaja. Okey, sekarang kita lihat pilihan jawapan A, adik menangis sampai tertidur. Itu bukan.
Dia menyanyi kuat sampai hilang suaranya. Kakak mengulang kaji pelajaran. Kakak mengulang kaji pelajaran sejak pagi tadi. Saya belum menziarahinya sejak ibunya meninggal dunia. Okey, kalau kita cakap ni, ayat yang manakah yang mengandungi kata sendi nama? Kalau kita tengok ni, pilihan yang tepat dalam C lah. Iaitu kata sendi nama sejak. Kakak mengulang kaji pelajaran sejak pagi semalam. Okey, itu soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Ayat 1. Ayah belum pulang lagi sejak semalam. Ayat 2. Sifatnya pemurah lagi dermawan. Apakah jenis kata tugas bagi perkataan lagi dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas? Okey. Soalan ni juga masih tentang kata tugas. Jadi kita perlu mengenal pasti jenis kata tugas bagi perkataan lagi yang digunakan dalam ayat 1 dan juga ayat 2. Okey, kalau kita tengok ayat 1 merupakan ayat satu klausa, maka lagi merupakan penegas dalam predikat ayat tunggal. Sebaliknya, ayat 2 merupakan ayat majmuk setara. Maka lagi merupakan kata hubung gabungan. Okey, kalau kita lihat sini, ayah belum pulang lagi sejak semalam. Itu adalah kata penegas. Sifatnya pemurah lagi dermawan. Kata hubung gabungan. Jadi 5 pilihan yang betul adalah D. Okey, seterusnya ayat soalan nombor 6. Ayat yang manakah yang mengandungi kata kerja tanpa pelengkap? Ini berkaitan dengan golongan kata, iaitu kata kerja. Okay, calon perlu mengenal pasti kata kerja tanpa pelengkap yang digunakan dalam ayat di atas. Dalam ayat tersebutlah. Tanpa pelengkap maksudnya frasa sendi nama selepas kata kerja tu boleh kita gugurkan. Okey, kalau kita lihat sini pilihan jawapan untuk A, dia kerap melawat ke tempat bersejarah di Melaka. Dia kerap melawat. Datuk dan nenek sedang berehat di anjung rumah. Mereka berdua terjerumus ke dalam lumpur. Bot laju itu menuju ke Pulau Pangkor. Okey, kalau kita lihat sini, kata kerja tanpa pelengkap, pilihan jawapan B lah. Datuk dan nenek sedang berehat. Jadi di anjung boleh digugurkan. Jadi ini adalah kata kerja tanpa pelengkap, berehat. Jadi pilihan jawapan B. Pilihan jawapan B. Okey. Seterusnya kita lihat soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Ayat yang manakah yang mengandungi kata nama majmuk dan kata nama ganda? Okey, soalan ini tentang golongan kata, iaitu kata nama, tetapi berkait dengan bentuk kata. Okay, soalan ini menghendaki ayat yang mengandungi kata nama yang berbentuk majmuk dan kata nama yang berbentuk ganda. Okey, oleh itu calon perlu pilih. Harus pilih kata nama majmuk dan kata nama ganda. Hanya kata nama sahaja. Tapi dalam bentuk majmuk dan juga kata ganda. Okay, kita perlu mampu berdikari untuk menghadapi liku-liku hidup pada waktu ini. Pilihan pertama,
Dikari bukan. B. Saya sudah beritahu dia, kata Ali sambil menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Ini adalah kata kerja majmuk dan juga kata ganda majmuk. Okey, pihak yang tertera tanda tangan artis popular itu akan dijadikan kenang-kenangan oleh peminatnya. Okey, kalau kita lihat sini, pelak yang tertera tanda tangan. Tanda tangan kata nama majmuk, kenang-kenangan kata nama ganda. Jadi 7 ni pilihan dia yang betul adalah C. Ingat sini kata nama majmuk, kata nama ganda. Okay, seterusnya soalan nombor 8. Okay, ini berkaitan dengan proses pembentukan kata. Dalam soalan ini, dia telah beri 2 proses pembentukan kata, iaitu pengimbuhan dan juga penggandaan. Jadi calon perlu tahu Y dan Z. Y dan Z. Jadi Y itu boleh letak sana, pemajmukan dan juga pengakroniman. 2 lagi lah proses pembentukan kata. 2 dah diberi, pengimbuhan, penggandaan, pengakroniman dan juga pemajmukan. Okey, jadi kita lihat tak tentukan Y dan Z ni, tengok pilihan jawapan. Okey, kalau kita lihat sini biologi lantaran jenama perhilitan. Okey, perhilitan, ya, ini adalah pengakroniman, perhilitan, perlindungan hidupan liar. Itu adalah pengakroniman. Dan Z kita cari tadi, yang kosong sini adalah pemajmukan. Sini adalah Bumi Putra. Jadi pilihan B lah. Perkataan yang manakah yang dibentuk melalui proses Y dan Z? Y itu pengakroniman, Z itu adalah pemajmukan. Okey, soalan nombor 9. Aidil berangan-angan menjadi seorang hartawan pada suatu hari nanti. Apakah makna penggandaan pada kata ganda dalam ayat di atas? Okey, dia tanya sini, kita kena pasti dulu kata ganda yang ada sini adalah berangan-angan. Apakah makna? Dia tanya makna. Ini pun kamu ada belajar makna penggandaan pada kata ganda berangan-angan. Okey, kalau kita lihat sini berangan-angan, perbuatan sedemikian mempunyai apa? Ciri apa? Ciri perbuatan yang berpanjangan, berterusan lah. Jadi sesuai di sini, perbuatan yang berulang-ulang, bukan perbuatan yang saling berbalas-balasan, bukan perbuatan yang bersungguh-sungguh, berangan-angan, perbuatan yang berpanjangan. Okey, itu soalan ni berkenaan dengan penggandaan, proses pembentukan kata, tapi makna penggandaan. Okey, nombor 10.
diberi 2 ayat juga tentang proses pembentukan kata, iaitu kalau kita lihat ini tentang apa? Pengimbuhan. Yang ditanya ialah perkataan berimbuhan yang mempunyai kata dasar yang terdiri daripada kata terbitan dan frasa. Yang jelas ialah kata dasar perkataan yang kata dasarnya adalah kata terbitan. Okey. Kita pilihlah dari pilihan untuk ayat 1 ni, kata dasarnya terdiri daripada kata terbitan, iaitu kata yang mempunyai imbuhan. Kalau kita lihat ni, bersemarak, mengebumikan, memperkembang. Yang ada kata dasarnya ialah kata terbitan, ialah berkemilauan. Apa kata dasarnya? Kemilau. Mengandungi sisipan im. Jadi tu kata dasarnya adalah kata terbitan lah, sebab ada sisipan im. Dan mengedepankan. Dan ke merupakan kata sendi nama. Jadi jawapannya mengedepankan. Ini merupakan perkataan yang kata dasarnya ialah frasa. Adalah frasa. Ke merupakan frasa sendi nama. Okay, pilihan jawapan D. 10 D. Okay, sekarang kita lihat soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Soalan ni tentang kata terbitan. Kita dikendaki mencari jenis imbuhan yang digunakan pada perkataan perumahan dan juga keibuan. Apakah jenis imbuhan yang digunakan? Apakah jenis? Dia tanya apakah jenis imbuhan yang digunakan dalam penerbitan kata satu perumahan, kata 2 keibuan. Okey. Kita lihat sini. Imbuhan yang digunakan ialah apitan pean. Perumahan apitan pean dan apitan kean. Jadi sini kita lihat tu imbuhan kata nama pean kean, keibuan, perumahan. Jadi jawapannya 11 adalah C. Imbuhan kata nama dan keibuan juga imbuhan kata nama. Okey, nombor 12. 1. Frasa adjektif yang mengandungi kata bantu. Frasa adjektif yang mengandungi kata bantu. 2. Frasa adjektif yang mengandungi kata penguat. Okey, soalan ni berkenaan dengan frasa adjektif. Frasa adjektif. Yang kendaki soalan ni ialah contoh frasa adjektif dengan kata bantu. Frasa adjektif kata bantu. Yang kedua, frasa adjektif kata penguat. Okey. Kita lihat sini memang berat. Besar sekali. Ini bukan
B. Mungkin uzur. Benar aman. Okey, frasa adjektif. Sungguh kuat. Belum cekap. Kian berani. Sudah mahir. Okey, kita tengok sini yang ada kata penguat dan juga kata bantu. Mungkin uzur. Kata bantu kita kena lihat kata bantu ragam ataupun kata bantu aspek. Kata penguat belakang, kata penguat depan ataupun kata penguat bebas. Kita lihat ini pilihan yang betul adalah 12 B. Mungkin uzur, benar aman. Okey, 12 jawapannya B. Okey, 13. Ayat yang manakah yang mengandungi frasa eksosentrik? Soalan nombor 13 ni tentang golongan frasa, iaitu menghendaki soalan ini ialah frasa eksosentrik. Okay. Frasa eksosentrik ni adalah frasa yang dimaksudkan ialah frasa eksosentrik, frasa sendi nama. Frasa sendi nama. Satu lagi adalah frasa endosentrik. Frasa endosentrik mengandungi satu unsur inti yang menjadi wakil frasa. Tapi kalau frasa eksosentrik tidak terdapat unsur inti dan tidak mempunyai keterangan. Mempunyai dua unsur yang tidak boleh dipisahkan dan juga dikecilkan, iaitu kata sendi nama. Okey, 13. Kita lihat sini yang ada frasa sendi nama. Saya ini bukan anak kandung dia. Abang memancing sejak pagi tadi. 2 meter panjangnya rantai besi itu. Benih yang ditanamnya itu masih belum tumbuh. Okey, kalau kita lihat sini ada frasa sendi nama, iaitu kata sendi nama lah, ialah sejak. Abang memancing sejak pagi tadi. Okey, itu soalan nombor 13 tentang frasa eksosentrik. Dalam bab ini yang satu lagi yang kamu perlu tahu adalah frasa endosentrik. Frasa endosentrik. Endosentrik. Okey, seterusnya 14. Kata bantu campur kata kerja tak sensitif campur penerang campur keterangan. Ayat yang manakah yang predikatnya menepati binaan di atas? Okey, binaan itu yang dia mahu ialah kata bantu ragam atau kata bantu aspek, kata kerja tak transitif, penerang dan juga keterangan. Okay. Soalan ni tentang binaan dalam predikat. Binaan yang perlu kena pasti. Ikut tu lah. Okay. Kita perlu cari, menyemak bahagian predikat sahaja. Okay. Dalam keadaan ini, kata kerja tak transitif ialah yang berpenerang. Penerangnya ialah kata nama. Okey. Ayat yang manakah yang predikatnya? Okey, kita tengok sini. Yang dia minta adalah kita perhatikan predikatnya sahaja. Okey, budak lelaki itu mahu berjalan kaki ke sekolah. Jadi kita budak lelaki itu. Okey, itu predikat. Wanita itu. Okey, kalau kita lihat sini, penerangnya ialah kata nama, mahu, kata bantu, berjalan, kata kerja tak transitif, berjalan kaki, penerang, ke sekolah, keterangan. Okay, kita lihat ini, pilihan jawapan adalah 14A. Yang lain tu tidak memenuhi binaan
yang tersebut. Okey. Seterusnya soalan nombor 15. Okey. Ayat yang manakah yang binaannya terdiri daripada dua klausa bebas? Okey, soalan ni berkaitan dengan klausa. Soalan 15 ni berkaitan dengan klausa. Berkaitan dengan klausa, iaitu dia tanya adalah klausa bebas. Klausa ada dua, satu klausa bebas dan satu klausa tak bebas. Ayat yang manakah yang binaannya terdiri daripada dua klausa bebas? Di dalam situasi ini, kedua-dua klausa tersebut mempunyai subjek dan predikat. Ayat yang sedemikian merupakan ayat majmuk gabungan. Okay, kita carilah ayat majmuk gabungan. Okay, kalau kita cakap ni, abang berjimat cermat untuk menambah tabungannya. Bukan, Cikgu Ramesh berhenti daripada mengajar di sekolah itu. Dia minta yang ada dua klausa bebas. Ayah ke pasar bersama-sama ibu selepas mencuci kereta. Okey. Jawapan yang betul. (15). Jawapan yang betul. Okey. Ahli mesyuarat itu berbincang sambil mereka menikmati. Okey, kalau kita lihat sini, dua klausa bebas. Ahli mesyuarat itu berbincang. Mereka menikmati jamuan ringan. Jadi, kedua-dua klausa tersebut mempunyai subjek dan predikat. Dan ayat ini merupakan ayat majmuk gabungan. Jadi, pilihan jawapan D lah. Ke-16. Dia amat yakin bahawa berita yang didengarnya itu fitnah semata-mata. Okay, yang manakah klausa tak bebas? Okay. Soalan ini berkaitan dengan klausa juga, tapi klausa tak bebas. Klausa tak bebas dalam ayat yang disediakan. Okey, dia dah beri ayat, apa dia? Dia amat yakin bahawa berita yang didengarnya itu fitnah semata-mata. Okey, klausa tak bebas boleh dikenali bagaimana? Daripada binaannya yang tidak lengkap, iaitu yang bersama dengan kata hubung. Kata hubung pancangan. Okey, ini yang manakah klausa tak bebas? Dia amat yakin. Itu adalah klausa bebas. Berita itu fitnah. Klausa bebas. Yang didengarnya. Ini klausa tak bebas. Bahawa berita itu fitnah. Okey, pilihan jawapan 3 dan 4, iaitu klausa tak bebas. Dalam bab ini perlu perhatikan kehendak soalan, klausa bebas ataupun klausa tak bebas. Okey, 17. Ayat yang manakah yang subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas? Dalam soalan ini tumpuan subjek pula. Ada tadi tentang predikat, tapi ini adalah subjeknya terdiri daripada klausa tak bebas. Tapi dalam soalan ini klausa tak bebas berfungsi sebagai subjek. Kalau kita lihat sini, keadaan ini terdapat dalam ayat majmuk komplement frasa nama subjek. Kalau kita lihat sini, ayat majmuk komplement frasa nama subjek. Okay. Kita lihat pilihan sini, guru-guru yang beranggapan
bahawa sektor pendidikan kini sangat mencabar. Kerana memanglah jelas bahawa kesungguhan dan komitmen menjadi kunci kejayaan. Okey, ayat yang manakah subjeknya terdiri pada? Okey, baiklah kita sambung dengan soalan 18. Diberi dua ayat di sini, iaitu ayat P dan ayat Q. P. Pasukan penyelamat tiba di tempat kejadian petang tadi. Ketiga-tiga sahabat baik itu ke surau bersama-sama sebelum kemalangan tersebut. Padanan pola ayat dasar yang manakah yang betul bagi P dan Q? Okey, soalan ni tentang ayat dasar, ditanya tentang pola ayat dasar bagi ayat P dan ayat Q. Jadi kita perlu kena pasti frasa yang membina bahagian utama atau permulaan predikat dalam ayat P. Okey, kita lihat sini dalam ayat P, predikat bermula dengan frasa kerja, iaitu tiba. Manakala dalam ayat Q, predikatnya bermula dengan frasa sendi nama ke surau. Lepas tu baru kita cari binaan bagi pola ayat dasar tersebut. Yang ni ada 4 pola ayat dasar. Fn campur Fn, Fn campur Fk, Fn campur Fa, Fn campur dengan Fs. Okay, kita lihat sini pasukan penyelamat. Ini apa? Frasa nama tiba di tempat kejadian itu adalah frasa kerja. Jadi yang memenuhi pola ayat dasar itu Fn, Fk. Kita lihat ayat pilihan jawapan yang lain ada juga. Tapi kita lihat ayat Q lagi. Ketiga-tiga sahabat baik itu. Ketiga-tiga sahabat baik itu. Itu merupakan frasa nama ke surau bersama-sama ke surau. Frasa sendi. Jadi pilihan yang betul adalah B. Okay, seterusnya soalan 19. Yang manakah ayat susunan biasa? Soalan ini mengenai susunan konstituen ayat. Ayat yang perlu dicari sini ialah ayat susunan biasa. Ayat susunan ini dapat dikenal pasti melalui kedudukan subjeknya pada permulaan ayat. Subjek terdiri daripada frasa nama. Tetapi subjek ayat diberi ini terdiri daripada frasa kerja yang berfungsi sebagai frasa nama. Okay, kalau kita lihat ni, pilihan A, terjatuh ke longkang. Terjatuh ke dalam longkang si tompok tadi. Susunan biasa adalah subjek campur dengan predikat. Okey. Pagi tadi Datuk memungut buah durian yang luruh. Okey, C, berbasikal keliling kota menjadi tarikan pelancong. Pada pukul berapakah rombongan pengantin itu tiba? Ini bukan susunan biasa. Jadi 19 jawapannya berbasikal keliling kota menjadi tarikan pelancong. Jadi kita lihat itu subjek ayat diberi itu jadi pada frasa kerja tapi berfungsi sebagai frasa nama. Okey, soalan ini soalan 20. Kita tengok soalan 20. Ayat predikat subjek. Ayat yang manakah mendapati susunan konstituen di atas? Soalan ini tentang susunan konstituen ayat juga. Tapi yang ditanya adalah tentang binaan predikat dan subjek.
Jadi soalan ni mahukan jawapannya terdiri daripada ayat som, ayat songsang. Kita cari saja ayat songsang. Yang manakah yang menepati susunan konstituen di atas? Hitam manis bakal tunang pilihan ibunya itu. Beberapa ekor anjing liar berkeliaran di padang, berteroyong. Ini kalau kita lihat ini, A lah. 20. A. Itu adalah ayat susunan songsang. 21. Ayat yang manakah yang mengalami penyongsangan sebahagian predikat? Ini sebahagian daripada predikat. Soalan ni susunan konstituen ayat juga. Tapi dia nak lihat kita cari apa? Ayat songsang sebahagian daripada predikat. Jadi kita perlu pilihlah ayat yang bahagian subjeknya berada di tengah ayat, iaitu di antara dua bahagian predikat. Okey, kalau kita lihat sini, mengail ikan di tepi sungai pemuda itu. Dia nak sebahagian saja, sebahagian predikat. Tinggal di hujung kampung mereka anak beranak. Bukan sebahagian. Pada pukul 3 petang, abang keluar dengan rakannya. Ini sebahagian daripada predikat. Sebahagian daripada predikat. Okey, selama 2 bulan, ayah memelihara burung itu di dalam sangkar. Pilihan yang tepat ialah 3 dan 4. 3 dan 4. Penyongsangan sebahagian daripada predikat. Ini pun kamu boleh buatlah. Ayat asalnya apa? Setelah dibuat, penyongsangan sebahagian daripada predikat. Okey, seterusnya soalan nombor 22. Yang manakah ayat aktif transitif? Ini mengenai ragam ayat. Calon diuji tentang ayat aktif transitif. Kita perlu milihlah ayat yang mengandungi frasa kerja yang diikuti oleh frasa nama sebagai objek. Ayat aktif transitif. Okey, Miu asyik mengelamun sejak pertemuan itu. Bukan, Penunggang motosikal itu mengerang kesakitan setelah dilanggar lori kecil. Pihak polis sedang membantu mangsa. Ini adalah ayat aktif transitif. Itu frasa kerja yang diikuti frasa nama sebagai objek, membantu mangsa. Jadi 22 jawapannya C lah. Okey, 23. Ayat aktif tak transitif yang manakah yang keterangannya boleh digugurkan? Soalan ni masih juga tentang ragam ayat. Ayat aktif tak transitif. Ini ayat aktif tak transitif. Yang keterangannya boleh digugurkan. Jadi maknanya frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap. Yang manakah keterangannya boleh digugurkan? Maknanya tanpa pelengkap. Okey, adik menangis teresak-esak. Adik menangis. Ini boleh lah. Ayat aktif tak transitif. Boleh.
Gugurkan. Aiman selalu teringat jenaka ayahnya. Aiman selalu teringat. Boleh tak ayat tu sampai sana saja? Tak boleh. Aiman selalu teringat jenaka ayahnya. Tak boleh lah. Keluarga itu telah berpindah ke Kedah. Boleh. Keluarga itu telah berpindah. Sampai sana ayat tu. Boleh ya? Jadi, rombongan pihak lelaki akan bertandang. Bertandang ke rumah pengantin perempuan. 23 pilihan yang betul 1 dan 2. 1 dan 3. Jadi 23 jawapan dia. Okay. Okay. Padanan yang manakah yang betul antara jenis ayat perintah dengan contoh? Okey, jenis ayat perintah. Sini dia bagi ayat suruhan, ayat permintaan. Ada 3 lagi sebenarnya kan. Iaitu ayat larangan. 3 lagi jenis ayat perintah ni, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat ajakan. Tapi di sini dia dah bagi ayat suruhan. Kamu hanya cari sajalah. Mana ayat suruhan dan ayat permintaan. Contoh diberi sana. Ayat suruhan mengandungi apa? Ciri arahan. Manakala ayat permintaan menggunakan kata permintaan. Boleh guna perkataan apa? Ayat permintaan. Tolong. Tak. Tengok sinilah. Jadi 24. Ambil buku itu sekarang. Makanlah sepuas-puasnya. Mana ayat surat? Ambil buku itu sekarang. Ambil buku itu sekarang. Tolong berhenti di sini. Itu ayat permintaan. Tolong, minta, mohon. Bolehlah. Harap, tolong berhenti di sini. Jadi 24 jawapannya. 25 binaan ayat tanya yang manakah yang betul. Okey. Di sini ditanya binaan ayat tanya yang betul. Okey. Soalan ni tentang jenis ayat lah. Ni jenis ayat. Jenis ayat. Selalunya ayat tanya menggunakan kata tanya. Jika menggunakan penegas kah. Penegas itu perlu diletakkan pada bahagian permulaan ayat. Sama ada pada kata tanya atau pada perkataan lain. Diakah bapa kamu? Mengapa kamu ambil buku ini? Adik pergi ke rumah itu sejak bilakah? Kepada siapa saya perlu bertanya tentang hal ini? Kalau kita lihat ini binaan ayat tanya yang betul. Ialah. Diakah bapa kamu? Sebab itu ada kata penegas. Kah. Penegas itu perlu diletakkan pada bahagian permulaan ayat. Sama ada pada kata tanya atau pada perkataan yang lain. 25, 26. Yang manakah ayat majmuk? Soalan ini tentang bentuk ayat.
bentuk ayat. Tanya apakah bentuk ayat? Ayat majmuk ataupun ayat tunggal. Ini boleh gunalah. Ayat majmuk. Soalan ni tanya yang manakah ayat majmuk? Bentuk ayat lah. Itu tentang ayat majmuk. Perlu memilih ayat yang mengandungi dua klausa. Tengok mana yang ada dua klausa. Okey, kalau kali ni mereka berdua bersandar lalu terlena. Kejelitaan gadis itu macam ibu saudaranya. Beberapa ekor burung helang terbang tinggi di awan. Nyanyian oleh pemuda itu mendapat sambutan hangat. Okay, dalam soalan ni dia tak minta ayat majmuk gabungan ataupun ayat majmuk pancangan. Jadi sini kita lihat jawapan yang ayat majmuk. Ialah mereka berdua bersandar lalu terlena. Ayat majmuk gabungan. Okay, 27. Yang manakah ayat majmuk komplement? Ayat majmuk komplement. Ayat majmuk pancangan komplement. Soalan ini juga tentang bentuk ayat. Ini ayat majmuk pancangan komplement. Okey, kita cari ayat yang menggunakan kata hubung pancangan komplement. Setelah dinaikkan pangkat, beliau semakin sibuk. Ketika ibu balik, adik sedang menangis di dalam bilik. Untuk kita melepaskan diri daripada kemulut itu sangatlah sukar. Oleh sebab tayar keretanya pancit, kakak menaiki teksi ke pejabat. Okey, 27 ni kalau kita lihat ayat majmuk pancangan komplement. Kalau nak tahu dia, buas. Apa buas? Bahawa, untuk, agar, supaya. Itu ayat majmuk komplement. Kita tengok sini. Untuk kita melepaskan diri daripada kemulut itu sangatlah sukar. Okay, 27 jawapan dia C. 28. Ayat yang manakah mengalami pengguguran? Okey, mengalami pengguguran. Soalan ini tentang proses penerbitan ayat. Okey, ini tajuk yang akhir sekali tu. Proses penerbitan ayat. Okay. Ada 3 proses. Soalan ini tanya proses pengguguran, proses perluasan dan penyusunan semula. Itu ada 3 proses lah penerbitan ayat tu. Okay, ini dia tanya proses pengguguran. Okey, kita perlu memilih ayat yang menggugurkan bahagian tertentu dalam binaannya. Sama ada gugur subjek, gugur predikat. Okey, kita lihat sini. Yang datang ke rumah saya tadi jiran baharu kami. Saya tahu bahawa dia pernah belajar di sekolah itu. Kenyataannya dikecam dengan hebat oleh banyak pihak. Berita kehilangan pesawat itu menarik. Okay, kalau kita lihat yang ada proses pengguguran dalam binaannya, pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Okey, yang inilah. Yang datang ke rumah saya tadi jiran baharu saya. Okey. Seterusnya soalan 29. Ini pun juga tentang proses penerbitan ayat. Calon diuji tentang proses peluasan yang terdapat dalam predikat. Okay, biasanya peluasan jenis ini merupakan ataupun menggunakan kata hubung pancangan relatif, iaitu menggunakan kata hubung relatif yang mengalami peluasan.
amat berbudi bahasa ibu angkatnya yang masih muda itu. Cikgu Hamdan mengantar anaknya yang sakit ke hospital itu. Pembinaan jabatan gantung 2 tingkat itulah kejayaannya yang utama. Buku cerita kanak-kanak yang baru ditulisnya mendapat sambutan hangat. Okay, kalau kita lihat sini yang mengambil peluasan 29 gila. Cikgu Hamdan mengantar anaknya yang sakit ke hospital. Okay, soalan 30. Ini gambar rajah pohon. Ayat yang manakah mendapati rajah pohon di atas? Okay, tengok dia. Subjek, predikat. Subjek, frasa nama. Predikat, frasa adjektif. Kata bantu, kata penguat. Dan juga kata adjektif. Okay, soalan ni perlu memadankan lah. Unsur yang terbawah tu. Okay, kunci utama ialah kata bantu dan juga kata adjektif dalam konstituen predikat. Okay. Kita lihat sini frasa nama. Pasangan pengacara itu ini tak memenuhi lah. Hubungan pasangan artis itu, masakan ibu pagi ini, adik bongsu saya. Okay. Tengok ini. Yang memenuhi gambar rajah pohon C. Pasangan pengacara itu belum cukup serasi. Okay. Saya rasa itu saja untuk perbincangan soalan bahagian A STPM tahun 2020. Sekian.